العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah pagi ini kita akan memperincikan permulaan ayat yang pertama dalam surah Yusuf, yang mana insyaAllah minggu ni juga mungkin tuan-tuan saya akan beri nota pada hari Jumaat insyaAllah. Sepena tuan-tuan dapat masjid baru insyaAllah hari Jumaat. Baik, kita bacakan ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. تلك آيات الكتاب المبين. Alif Lam Ra adalah merupakan 3 huruf abjad, alif, lam dan ra. Tilka ayat, itulah ayat-ayat Al-Kitab, iaitu Al-Quran. Sifatnya adalah, sifat ayat itu adalah Al-Mubin, iaitu jelas. Alif Lam Ra ini, kalau tuan-tuan masih ingat, ini sebenarnya pengulangan kepada apa yang pernah kita sampaikan dalam surah Yasin pada bulan-bulan sebelum ini. Alif Lam Ra merupakan di antara huruf-huruf abjad yang Allah gunakan di dalam Al-Quranul Karim. Ada 29 surah di dalam Al-Quran. Tuan-tuan akan jumpa ayat depan dia menggunakan huruf-huruf abjad. Seperti mana surah Yusuf, Allah menggunakan 3 huruf abjad. Dalam Al-Quran 29 surah tu, kadang-kadang Allah guna 1 huruf saja, seperti surah Qaf. Kadang-kadang Allah guna 2 huruf, seperti mana surah Yasin, Taha. Dan kadang-kadang Allah menggunakan 3 huruf, seperti mana yang kita pelajari dalam surah Yusuf dan juga dalam surah As-Sajadah, Alif Lam Mim. Dan kadang-kadang Allah guna 4 huruf, seperti mana dalam surah Ar-Ra'du, Alif Lam Mim Ra. Dan yang paling banyak di dalam Al-Quran huruf abjad yang digunakan pada permulaan surah ada 5, iaitu surah Maryam dan juga dalam surah Asy-Syura. Okey, huruf-huruf ini sebenarnya ia diambil daripada 14 huruf daripada 28 huruf abjad. Abjad ni maknanya huruf hijaiyah yang kita belajar, alif, ba, ta, tha, jim, akha tu semua sekali ada 28. 14 daripadanya Allah letak pada setiap 29 surah. Jadi kalau nak ingat 14 huruf itu apa, ingat akronim ini. Nassun hakimun qati'un lahu sirrun. Nun, Sad, Ha, Kaf, Ya, Mim, Qaf, Alif, Ta, Ain, Lam, Ha, Sim, Ra. InsyaAllah boleh ingat. Baik, isunya adalah para ulama bincang apa makna huruf-huruf abjad tu. Apa makna alif, apa makna lam, apa makna ra. Untuk pendapat yang lebih selamat, kita tawakuf, maksudnya kita menyerahkan apa maksud sebenar alif lam ra itu. Kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla, Allah lebih mengetahui. Tetapi mesti ada hikmah mengapa ia diletakkan huruf abjad pada permulaan surah Yusuf dan surah-surah yang lain. Maka kata para ulama, ada 2 hikmah yang boleh kita temukan. Hikmah yang pertama, huruf abjad ni digunakan adalah untuk menarik perhatian orang-orang Arab penduduk Mekah supaya mereka mendengar ayat Quran yang Nabi nak sampaikan. Kenapa perlu menarik perhatian mereka?
Kerana kalau kita rujuk dalam surah Fussilat ayat 26, tuan-tuan akan menemukan orang-orang Arab musyrikin ni, mereka akan cari jalan macam mana tak nak dengar ayat Quran yang Nabi bacakan. Seperti mana Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kita baca terjemahan dia, Allah mengatakan yang bermaksud, dan orang yang kafir itu berkata, dia kata apa? La tasma'u lihadzal Quran. Mereka kata jangan kamu semua dengar Al-Quran ni. Walghaw fihi. Dia kata buatlah bising-bising, dia kata buatlah hingar-bingar supaya kamu jangan dengar ayat Quran ini. Jadi kenapa mereka cuba buat macam bising-bising tak nak dengar ni? Supaya Nabi ni dia berstop untuk dibaca. Jadi apabila orang Arab dengar alif, lam, ra, mereka macam tertanya-tanya, apa tu alif? Kalau saya kata pada tuan-tuan apa tuan-tuan faham? Apa tu orang nak cakap? Saya kata S. Apa tu S? So orang Arab ni apabila dia dengar huruf abjad tu, dia macam apa tu alif, apa tu lam, apa tu ra. Itu hikmah pertama. Jelas? Okey, hikmah yang kedua kata para ulama tafsir, sebenarnya huruf alif lam ra tu Allah sebenarnya gunakan huruf-huruf itu untuk cabar mereka, gunakan huruf itu untuk jadikan perkataan tu pula nanti bentuk jadi ayat. Lepas tu ayat tu buat satu surah yang sama macam Quran. Macam tuan-tuan pernah main apa tu? Syahibah Scrabble, apalah nama tu. Okey, saya berikan tuan-tuan huruf, tuan-tuan tolong buat perkataan. Okey, saya berikan huruf L, tuan-tuan buatkan jadi ayat. Perkataan apa? L tu mungkin laju, mungkin apa? Lapar, mungkin. So orang Arab ni Allah cabar mereka. Okey, gunakan 14 huruf abjad ini, huruf alif, huruf lam, huruf ra. Kamu buatlah mana-mana perkataan guna huruf-huruf ini, buat dia macam ayat Quran. Kenapa perlu dicabar mereka? Kerana ada banyak dalam ayat Quran yang orang Arab musyrikin ni mereka selalu kata Quran ni Muhammad yang reka ni, Quran ni adalah sekian-sekian. Okey, kita tengok contoh dia. Kalau tuan-tuan buka dalam suratul Furqan ayat yang keempat, tuan-tuan akan jumpa bagaimana orang kafir kata apa. Orang kafir itu berkata, yang bermaksud firman Allah ni, orang kafir itu berkata apa? Dia kata inna hadza illa ifkun istarah. Dia kata Quran ni hanyalah satu perkara dusta yang direka-reka oleh Muhammad. Mereka kata ayat Quran ni Muhammad yang reka ni. Wa a'anahu alaihi qaumun akharun. Lepas tu mereka kata Muhammad ni dia ditolong oleh orang-orang yang lain. So mereka tuduh Quran tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang reka. Okey, kalau kita buka dalam suratul Baqarah ayat nombor 23, Allah Ta'ala kata apa kepada orang kafir musyrikin? Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Tuhan kata sekiranya kamu merasa ragu tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, Allah kata apa? Allah cabar, fa'tu bi suratin min mithli. Tuhan kata datangkan satu surah yang sebanding dengan Al-Quran. Tahu tak? Allah cabar. Okey, gunakan 14 huruf abjad ni yang ada pada setiap 29 surah ni, buat satu surah yang sama macam Quran. Kalau kamu kata Quran ini Muhammad yang reka, kami cabar kamu buat macam satu surah seperti Al-Quranul Karim. Mereka boleh buat tak agak-agak? Allah sebut dalam surah Al-Isra ayat nombor 88. Allah kata qul la in ijtama'atil insu wal jin. Allah kata katakanlah Muhammad, sesungguhnya jika sekalian manusia dan sekalian jin ala an ya'tu bimithli hadzal Quran, jika mereka berkumpul bergabung untuk buat yang sebanding dengan ayat Quran, Allah kata apa? La ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Mereka takkan dapat mendatangkan yang sebanding macam Al-Quran walaupun mereka saling tolong
menolong. Okey, itu dua hikmahnya yang boleh kalau ditanya kenapa ada huruf abjad ni dekat depan surah ni, maka itu hikmahnya. Maknanya wallahu alam, apa tu alif, apa tu lam, huruf tu kita tak ketahui, tetapi dari sudut hikmahnya ada. Okey, itu secara ringkasnya. Baik, sekarang kita bincangkan lagi apa makna tilka ayat tadi. Okey, tilka ini dalam tafsir Al-Munir mengatakan kenapa Allah guna bahasa isyarat jauh. Jadi dalam bahasa Arab dia ada kata tunjuk yang dekat, kata tunjuk yang jauh. Macam ini kata tunjuk dekat kan, kalau itu kata tunjuk jauh. Kenapa nak guna kata tunjuk jauh? Tilka, itulah, nak menunjukkan jauhnya keagungan tu. Maksudnya Allah nak kata dia punya ketinggian, dia punya kehebatan Quran ni jauh. Jauh tu maksudnya apa? Maknanya sangat tinggi, sangat sempurna, digunakan jauh. Macam kita baca surah Al-Baqarah kan, zalikal kitabula. Kenapa guna zalika? Kenapa guna itulah Alkitab, tak kata ini? Allah nak mengatakan itu tu kan menunjuk macam jauh, itu dipanggil kata tunjuk jauh. Menunjuk apa? Dia punya luasnya. Kemuliaan Al-Quran itu digunakan kata isyarat. Rupa-rupanya penggunaan kata isyarat, kata tunjuk dalam Quran, dia ada makna dia. Dia bukan sekadar alah guna ini, guna itu, sama je. Tak. Sebenarnya membawa makna yang tersendiri. Baik, ayatun dalam ayat tadi, ayat-ayat Quran lah, ayat-ayat dalam surah Yusuf. Okey, dalam ayat tadi kita jumpa perkataan mubin kan? Mubin. Mubin ni banyak jumpa dalam surah Yasin. Mubin. Tetapi dalam ayat ni ayatul kitabil mubin. Apa maksud mubin? Okey, dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan ayat-ayat Quran ni termasuk dalam surah Yusuf ni, ayat itu jelas apa? Ayat Quran ni dia bukan nak sembunyi-sembunyi, dia bukan berlapik-lapik cakap, tak ada. Dia akan cakap je jelas, terang. Okey, apa dia mubin tu lagi? Dalam tafsir Jalalain kata apa? Ayat Quran ni kalau dia cakap, dia akan terangkan mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana yang syirik. Ayat Quran ni dia tak kisah kau suka ke tak suka ke, Quran akan jelaskan. Okey, jelas. Itu untuk makna mubin. Okey, itu ayat pertama. Saya terpaksa cerita tafsiran secara ringkas saja sebab waktu kita sangat terbatas, lepas tu tak ada nota pula tu kan. Tak apa, insya-Allah nanti kita akan bagi. Okey, apa kita dapat belajar daripada ayat ini? Okey, setiap kali kita belajar ayat, ingat kita akan cari pengajaran dia. Lepas tu kita cari apa? Tindakan selepas tadabbur. Okey, pengajaran ayat ini, nombor satu kita dapat belajar kemuliaan dan ketinggian Al-Quranul Karim. Nombor satu ni kita dapat belajar, pagi ni kita dapat belajar, Al-Quran ni mulia, Al-Quran ni sangat tinggi kemuliaan dia, keagungan. Macam ni kita boleh kata macam tu. Antaranya Allah guna kata isyarat apa? Jauh kan? Tilka. Okey, nombor dua, hanya Allah Ta'ala sahaja yang maha mengetahui apa maksud sebenar huruf-huruf abjad tadi tu. Okey, pelajaran nombor tiga, tidak ada mana-mana makhluk, sama ada jin, sama ada manusia, yang boleh membuat, mendandingi Al-Quranul Karim walaupun Allah gunakan huruf-huruf abjad untuk mereka buat ayat. Itu pelajaran nombor tiga. Pelajaran nombor empat apa? Isi kandungan Al-Quran ini jelas, terang dalam menerangkan hukum hakam, syariat dan sebagainya. Itu yang kita dapat belajar, 4 pengajaran. Okey, dan yang paling penting, apa kita kena buat setelah kita faham ayat pertama tadi? Tadi waktu salat pun imam membaca surah Yusuf. Kan, ingat tak? Cerita pasal apa tu? Tak apa. Nanti sampai pada ayat ni. Tuan-tuan punya khusyuk tu sampai ada tak sempat nak bayang, tak apa. Okey. Tindakan selepas tadabbur dia apa?
Kenapa kita kena bincang tindakan? Sebab tu kalau tuan-tuan ingat lagi, kalau ada nota surah Kahfi, surah Yasin, surah Sajadah, surah Al-Insan, surah Al-Mulk, ingat tak ada berapa tindakan yang kita perlu buat? Tak apa, nanti tengok balik. Sebab Quran ni dia turun bukan sekadar nak baca dapat pahala semata-mata. Tak, Quran ni turun dia nak bimbing kita. Awak kena buat apa, kamu kena buat apa kamu kena berubah, apa yang kamu kena betulkan. Sebab tu kita kena tahu apa saya kena buat. Ya Allah, saya faham ayat 1 ni, saya kena buat apa? Nak kena buat apa, itulah yang kita terangkan dulu makna pengajaran. Ada tindakan. Inilah mana-mana ayat yang tuan-tuan baca, alhamdulillah dah tadarus, baca, masuk kepada satu tingkatan, bincang balik dengan kawan-kawan. Okey, ayat ni kita dah faham tafsiran ayat dia, kita kena buat apa? Itu yang paling penting sekali. Sebab Quran ini adalah huda, dia adalah apa? Petunjuk. Okey, tindakan nombor 1, berdasarkan pengajaran tadi, kita serahkanlah kepada Allah apa makna sebenar huruf abjad tadi. Tetapi ada hikmah dia tak? Ada 2 hikmah tadi. Ingat 2 hikmah tadi. Tindakan yang kedua, kita kena meyakini bahawa setiap ayat Al-Quran mempunyai hikmah yang tertentu, seperti mana penggunaan huruf abjad di permulaan surah. Itu saja untuk ringkasan dia. Okey, kita masuk ayat yang kedua. Boleh tuan-tuan dan puan? Okey, ayat kedua. Nampak tak? Okey, kita baca ayat kedua. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sebut pun dah macam orang Arab lah, insya-Allah. Okey. Inna, sesungguhnya kami. Okey, ini ayat kedua ni Allah menerangkan. Ingat, setiap kali jumpa ayat baru, ayat yang kedua, tuan-tuan kena kembali hubungkan dengan ayat yang sebelumnya. Sebab tu setiap kali kita baca ayat, kita akan bincang dulu perkaitan di antara ayat dengan ayat sebelum. Okey, kalau ayat pertama tadi kita tahu ayat Quran ini mubin, jelas ya? Jelas. Okey, macam mana ayat Quran itu boleh menjadi jelas? Macam mana dia menjelaskan? Maka ayat kedua menerangkan Quran itu jelas kerana kami yang telah turunkan dia, kata Allah. Lepas tu pula nak lebih jelas lagi, Allah gunakan dalam bahasa apa? Arabian, bahasa Arab. Quran kat situ maknanya apa? Quran lah, Quran Arabian dalam bahasa Arab. Agar ataupun supaya, la'allakum, kamu ini ta'qilun, kamu sentiasa fikir dia. Okay, jadi ayat 2 ni kita faham Allah kata apa? Quran itu Allah yang bawa turun. Betul? Bukan Nabi Muhammad yang reka, Allah yang bawa turun, tapi diturunkan Quran dalam bahasa Arab. Kemudian Quran itu turun dalam bahasa Arab. Untuk apa Quran itu? Tengok tuan bagi jawapan. La'allakum ta'qilun, supaya kamu berfikir, kamu faham. Tapi selama ni kita baca Quran untuk apa? Adakah ta'qilun? Tak apa, perlahan-lahan. Okey, kita usaha untuk faham dia. Okey, ayat ni mudah saja nak faham. Kejap ya. Bahasa Arab saya rasa tuan faham kenapa Allah kata bahasa Arab. Bahasa Arab ni dia, kalau ikut kata Ibn Katsir, bahasa Arab ni bahasa yang dia tak sama macam bahasa lain lah. Jadi kita orang Melayu banyak guna bahasa Arab dalam hidup. Kan, bahasa Arab ni dia satu perkataan, tapi kalau kita terjemah bahasa Melayu sampai perlukan 3 patah perkataan. Jadi bahasa Arab satu bahasa Arab yang sangat unik. Tambah-tambah lagi dia turun ketika itu pada bahasa Arab. Okey, yang paling penting apa maksud ta'qilun tadi? Ta'qilun maksudnya memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya. Ni saya tak perlu terang lebih lanjut. Ayat 2 faham tak? Ayat 2 kita faham. Saya terangkan ringkas saja. Dan yang paling penting, mari kita masuk kepada pengajaran ayat dia. Okey,
Kita tahu Allah kata dialah yang telah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu berfikir, supaya kamu faham dia. Okey, apa kita dapat belajar? Okey, ini penghujung dah. Pelajaran yang pertama kita dapat belajar pagi ni, Quran itu memang diturunkan oleh Allah. Okey, yang kedua kita dapat belajar yang kedua, Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Yang ketiga, kemuliaan bahasa Arab ini berbanding dengan bahasa-bahasa yang lain. Sebab apa kita kata dia mulia? Kerana Allah memilih dalam banyak-banyak bahasa, dipilih untuk menjadi bahasa Al-Quran. Pelajaran nombor 4, Al-Quran ni kalau Allah turunkan dia, tujuan Al-Quran diturunkan ialah untuk difikirkan, difahami isi kandungannya. So apa yang kita buat ni tiap-tiap pagi ni adalah untuk menunaikan tanggungjawab kita dengan Al-Quran, adalah untuk kita fikirkan apa nasihat yang nak disampaikan. Okey, apa tindakan kita selepas tadabbur? Satu saja tuan-tuan, sebab waktu pun dah 21 minit 29 saat. Tindakan pertama, marilah sama-sama kita berusaha ya, sedaya upaya dengan kemampuan yang ada, waktu masih ada, tenaga masih ada, umur masih ada, kita gunalah untuk kita memahami isi kandungan Al-Quran. Tambah-tambah lagi kalau tuan-tuan boleh belajar bahasa Arab dan belajar ilmu tafsir, moga-moga kita dapat memenuhi tujuan Al-Quran diturunkan untuk difikirkan dan untuk difahami. Jadi moga-moga Allah berikan kita lagi peluang untuk kita terus belajar hari demi hari. Moga-moga Allah memberikan kita syafaat dari Al-Quranul Karim, dan Quran menjadi teman kita di alam kubur dan menjadi syafaat kepada kita nanti di hari akhirat. Kita jumpa insya-Allah tuan-tuan hari yang berikutnya pada keterangan ayat yang lain. Saya cuba hari Jumaat untuk berikan nota pada tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah. Baik, kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.